الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah ayat 82. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan usaha saya, dakwah saya ini diikhlaskan, dan mudah-mudahan tuan-tuan yang sudi mendengar, menonton video saya ini akan mendapat taufik, akan mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Hari ini, sebagaimana yang kita semua insya-Allah fahami, bahawa kita berada di akhir zaman, zaman fitnah. Walau bagaimanapun di akhir zaman ini dijanjikan Islam akan bangkit kali yang kedua, kali yang terakhir. Maka golongan yang menuduh, sama ada di mana-mana negara dan khasnya di Malaysia ini, yang selama ini menuduh kepada individu-individu, kepada kumpulan-kumpulan, kepada jemaah-jemaah, dituduhnya sesat. Sekarang ni insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak lama lagi insya-Allah. Pada pagi ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu kecelaruan dan salah faham golongan Wahabi berkaitan kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Sekali lagi, tajuknya ialah kecelaruan dan salah faham golongan Wahabi berkaitan kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, khususnya berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Jadi sebelum kita keliru, maksudnya di sini adakah untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, kita kembali kepada hadis Nabi direct dan ambil daripada situ jawapannya atau rumusannya, atau kita kembali kepada ulama-ulama? Yang mana lebih tepat? Yang mana yang sesuai? Apa maksud kedua-dua ungkapan ini? Ini saya nak jelaskan. Baru-baru ini, menurut satu ustaz yang berfaham Wahabi, memberi kefahaman lebih kurang beginilah. Untuk memahami hadis-hadis akhir zaman dengan tepat, kita perlu kembali kepada hadis Nabi SAW, iaitu sumber hukum asli. Seperti mana Al-Quran juga sebagai hukum yang asli. Ini saya tambahlah untuk lebih jelas lagi. Artinya, kalau kita nak faham peristiwa akhir zaman ni, hadis kan, sebenarnya dalam mana-mana peristiwa, bukan akhir zaman saja. Kita perlu kembali kepada satu-satu cara nak faham, nak tahu cerita akhir zaman ni, kembali kepada hadis. Kembali kepada Al-Quran, kalau ada menceritakannya. Soalannya, betul tak? Nampaknya betul lah. Takkan salah kot. Kena kembali kepada hadis, kembali kepada Quran. Daripada situlah kita akan dapat ceritanya, jawapannya, rumusannya, kesimpulannya. Tak gitu. Pada lahiriahnya begitulah. Nampak jelas lah. Dengar molek-molek. Tambah-tambah orang awam kalau dengar. Jadi jangan keliru. Jadi saya ulangi balik. Ini bermakna daripada sumber hadis tadi, kita akan dapat mengetahui peristiwa hadis akhir zaman dengan tepat. Begitulah
umumnya, zahirnya daripada apa yang kita faham. Sekarang direct to the point. Persoalannya sekarang, untuk memahami hadis tadi, hadis akhir zaman tadi, atau mana-mana hadis sekalipun, perlu kepada pentafsiran, perlu kepada pencerahan hadis, supaya apa yang dimaksudkan oleh hadis itu benar dan tepat. Oleh kerana mereka mengatakan bahawa, golongan Wahabi mengatakan bahawa yang maksum tu hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada silap, tidak ada salah, tidak ada dosanya. Benar. 100% benar. 1000% benar. Yang lain semuanya ada salah ataupun silap. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jadi kita kembali terus kepada hadis. Jadi persoalannya sekarang, siapa yang nak faham hadis tu? Siapa yang benar-benar faham kehendak atau tuntutan hadis tu? Siapa yang nak faham? Kerana itulah di dalam sebuah hadis ada disebut bahawa wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warasu al-ilma faman aghazahu aghaza bihazzin wafir. Maksudnya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Ringkasnya daripada sini kita faham bahawa ulama itu adalah pewaris nabi. Mewarisi nabi ni, sebagaimana disebut tadi, mewariskan ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang bertepatan dengan kehendak nabi. Nabi dah tak ada. Jadi yang mewarisi ulama. Jadi sekarang ulama mana yang nak faham hadis, nak faham Quran ni, ulama mana? Sebab itu Quran ada tafsir Quran. Jadi kalau hadis, ada ulama yang faham, yang lebih faham akan maksud hadis Nabi SAW. Jadi ulama yang menjadi pewaris Nabi itu adalah ulama yang bertakwa. Yang bertakwa, yang beramal dengan ilmunya. Yang ada ilmu sama persis macam ilmu yang ada pada Nabi SAW. Mewarisi akhlak, mewarisi rohnya. Semuanya kena sama. Itulah nama al-ulama warasatul anbiya. Disebut dalam hadis yang lain, ulama itu pewaris Nabi. Nabi dah tak ada, ulama lah. Jadi kalau kita merujuk terus kepada hadis, salah tak? Tak salah. Tapi ustaz-ustaz yang berfaham Wahabi ni, mereka juga tidak maksum. Mereka juga akan membuat suatu syarahan atau pencerahan yang mungkin benar atau mungkin salah. Sebab mereka mengatakan bahawa ulama mana pun, hebat mana pun, sedahsyat mana pun, kalau dia syarah, mungkin salah, mungkin benar. Jadi apa guna hadis tadi yang dikatakan ulama pewaris Nabi? Dah Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, kita rujuk pada ulama. Ulama yang bertakwa. Siapa dia ulama yang bertakwa itu? Ialah ulama yang mendapat pengiktirafan umat Islam. Majoriti umat Islam. Jadi siapa dia? Ulama Mu'tabariyah. Ulama yang bertakwa. Ada di antaranya sampai mempunyai kedudukan sebagai seorang ulama yang hebat luar biasa, iaitu bertaraf mujaddid. Rumusannya, ulama-ulama Wahabi atau ustaz-ustaz Wahabi juga tidak maksum. Berkemungkinan juga mereka kembali kepada hadis, tapi untuk mensyarahkan, sebab hadis ini ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Jadi dah tentulah akan juga membawa kepada tafsiran yang mungkin salah, kerana mereka juga tidak maksum. Soalannya kita nak ikut, adakah ustaz-ustaz akhir zaman ini yang berfaham Wahabi, yang ditentang oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, atau kita cenderung kepada merujuk kepada pandangan, pendapat ulama-ulama yang alim, yang beramal, yang bertakwa, ulama-ulama yang diistilahkan sebagai ulama Mu'tabariyah, yang terdahulu. Jadi antara kedua ni, dua-duanya tidak maksum. Yang mana lebih patut kita ikut? Ikut golongan Ustaz Wahabi yang tidak maksum, atau ikut golongan ulama Mu'tabar yang tidak maksum?
Lebih baik kita ikut ulama yang muktabar, yang diiktiraf, ada yang sampai kedudukannya sebagai mujadid, yang juga dikatakan tidak maksum. Dalam ayat Quran disebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini berlaku kepada ulama-ulama pewaris Nabi yang bertakwa. Ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang muktabar, mereka ini bertakwa. Bila orang bertakwa, mereka tidak menipu. Bahkan orang yang bertakwa ini, mereka mendapat ilham. Ada tambahan selain daripada bertakwa, beramal ni, ada tambahan bantuan, iaitu ilham untuk memahamkan hadis-hadis akhir zaman. Masalahnya sekarang, ustaz-ustaz Wahabi kebanyakannya menolak mimpi, menolak ilham dengan berbagai-bagai andaian. Dalam mimpi tu dia saja mimpi. Kita tak tahu sebab dia yang mimpi. Takkanlah orang lain mimpi kita pun sibuk-sibuk nak masuk dalam mimpi orang tu. Pasal apa? Tajuk dia yang utama ni orang yang bertakwa. Jadi kalau dia mendapat ilham, kita dah tahu dah. Jadi kita bersandar kepada ulama-ulama pewaris Nabi. Itu dia ceritanya. Sekali lagi saya bertanya, yang mana satukah kita nak ikut? Pandangan ulama muktabar terdahulu yang bertakwa tetapi tidak maksum, atau pandangan ulama-ulama Wahabi atau ustaz Wahabi yang juga tidak maksum? Tu nak kena jawab soalan tu. Dalam hadis yang lain disebut, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, khairun nas qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, atau kama qala. Sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kurun Nabi. Summa allazina yalunahum, kemudian kurun yang sesudah daripada itu, 100 tahun. Summa allazina yalunahum, kemudian kurun yang sesudah itu, 300 tahun yang pertama ini adalah kurun yang apa? Terbaik. Jadi kita merujuk kepada ulama-ulama yang terbaik. Ulama-ulama salafus salih yang sebenar-benarnya. Walaupun mereka tidak maksum. Yang ini lebih sesuai dikatakan al-ulama pewaris Nabi itu. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi rumusannya tuan-tuan, kalau orang bertanya apakah dalam konteks hadis akhir zaman kita nak kembali kepada direct kepada hadis atau kepada ulama? Kalau kita katakan kembali kepada hadis, ikut mana sekalipun, kita perlu merujuk kepada ulama juga. Yang ahlinya, yang faham hadis secara mendalam, meluas, global. Kerana dia yang akan lebih memahami maksud hadis akhir zaman, iaitu apa yang tersurat dan tersirat. Dan dalam Islam ni bukan kulit saja, bukan yang zahir saja. Sebab itu dia ada perkara-perkara yang kadang perlu kepada ketakwaan. Sebab itu nak jadi seorang mujtahid, yang benar-benar mujtahid, dia kena ada sifat wara', sifat takwa tu yang tinggi. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia tu menjadi baik, maka dia beri faham dalam bahagian agama. Dia bagi faham dalam agama itu. Hadis ni terdapat dalam Sunan Tirmizi, iaitu hadis yang nilaiannya sebagai hasan sahih. Imam At-Tirmizi ni ulama ahli hadis yang lahir, ada yang kata 209, ada yang kata 210 Hijrah, dan meninggalnya pada tahun 279 Hijrah. Dia merupakan ulama yang diakui kredibilitinya, keilmuannya dalam bidang hadis, fiqh dan sejarah. Sekarang persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan hadis hasan sahih? Yang kita tahu hadis hasan, yang kita tahu hadis sahih. Jadi hadis hasan sahih ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih, tetapi terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan-rumusan mengikut At-Tirmizi atau mengikut penilaian At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Para ulama menafsirkan ungkapan Imam Tirmizi ini berbeza-beza. Mana dalam hal ini ulama pun berbeza pendapat. Tetapi jawapan Ibnu Hajar yang juga disetuju, dibenarkan oleh As-Suyuti, iaitu pertama, jika hadis tersebut memiliki dua jalur sanad atau lebih maknanya,
hadis tersebut hasan berdasarkan satu jalur sanad dan sahih berdasarkan jalur sanad yang lain pula. Kedua, jika hadis itu hanya punya satu jalur sanad, maka maknanya hadis itu hasan menurut satu kaum dan sahih menurut kaum lainnya. Macam tu. Saya ingin pendekkan kuliah saya ini. Jadi menurut pandangan saya dan semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, apabila kita mahu mengetahui kefahaman maksud hadis, terutamanya hadis akhir zaman, atau kita perlu merujuk kepada pandangan kita perlu merujuk kepada pandangan ulama terdahulu yang diiktiraf oleh umat Islam. Kalau kita nak merujuk kepada hadis akhir zaman, itu memang berlakulah. Kita merujuk terus direct kepada hadis-hadis. Tetapi untuk fahamkan hadis itu, perlu juga kepada ulama. Jadi, ulama yang mana? Ulama yang pewaris Nabi ni yang mana? Ulama terdahulu yang diiktiraf oleh umat Islam. Lebih-lebih lagi kalau ulama tersebut adalah mujaddid, yang ilmunya lebih meluas, lebih global daripada ulama-ulama yang lain. Jadi, kalau orang kata, kenapa ustaz ni anti sangat ke dengan golongan Wahabi atau ulama Wahabi atau ustaz Wahabi? Bukan anti. Kita tidak suka kepada kemungkaran. Jadi maksudnya di sini, mereka ini membawa satu perbahasan contoh ilmu, Tauhid 3 serangkai. Kalau mereka tidak mengaku mereka ini golongan Wahabi, mereka juga seharusnya tidak bersetuju dengan Tauhid 3 serangkai. Sebutkan apa dia kesalahan atau bid'ah-bid'ah yang ada dalam Tauhid 3 serangkai itu. Bunyinya sedap, Tauhid 3 serangkai. Cuba bahas tengok. Seolah-olah ada perbezaan di antara ilah dan Rabb. Ilah lain, Rabb lain. Adakah begitu sebenarnya? Jadi, ulama-ulama Wahabi inilah yang di Malaysia ini sibuk menyalahkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Sedangkan orang itu tidak bersalah, kumpulan itu tidak bersalah, disesatkan, disebarkan, diviralkan. Satu Malaysia ni, satu bid'ah dolah lah yang besar, cukup dahsyat, cukup luar biasa. Tapi setiap suatu tu ada masa-masanya. Bila dah sampai masa, tunggu. Akan berlaku pula hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila sampai masanya, batil akan musnah. Sebab itu saya ulangi bahawa nanti Imam Mahdi akan memerangi negara Arab Saudi, memerangi golongan-golongan Wahabi. Dari segi tauhid, akidahnya sangat-sangat boleh dipertikaikan. Kita pula nak ambil diorang ni untuk menilai akidah kita, untuk menilai kerja buat kita. Dah sampai masanya, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya, mudah-mudahan nampak macam tegas, tapi ini menyelamatkan semua orang. Saya tidak kata saya lebih baik daripada golongan tersebut. Kita tidak tahu ending kita. Kita tidak tahu langsung. Tapi apa yang depan mata kita, apa yang orang buat salah, yang melanggar syarat, kita kena kata salah. Kalau benar-benar salah, maka orang yang hebat itu orang yang boleh mengaku kesalahan dia dan boleh bertaubat, kembali ke pangkal jalan, kembali kepada jalan yang lurus, kepada Islam yang sebenar. Itu sahaja. Saya tidak mengatakan saya lebih baik daripada tuan-tuan yang menonton ini, saya lebih baik daripada ustaz-ustaz Wahabi. Tidak sekali-kali. Saya pun tak tahu nasib saya. Neraka mana saya mungkin dicampakkan. Tapi saya mengharapkan keampunan dari Allah. Saya mengharapkan dosa-dosa saya dapat ditebus. Mudah-mudahan insya-Allah. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.